Hidung. Okey. Ini cikgu guna untuk ajar form 4 tadi. Korang jangan terkejut-terkejut belajar blok ni. Sorry ya, lambat sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muka surat 81. Dia cakap tentang diameter. Okey. Sifat simetri perentas. Alright. Kita besarkan dulu. Sifat simetri perentas. Okey. Kita dah ada, dah tambah orang. Okey, hari ni kita masuk muka surat 81. Kita nak cerita tentang ciri-ciri bulatan. Kenapa kena tahu ciri-ciri bulatan? Sebab lepas tu nanti kita akan gunakan untuk soalan-soalan penyelesaian masalah. Okey,
Dekat depan awak sepatutnya ada apa tu, ada gambar macam kertas putih kan. Okay. Semua orang boleh rujuk muka surat 81 ya. Dia cakap tentang ciri-ciri bulatan. Yang pertama untuk ciri-ciri bulatan yang penting, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri sebuah bulatan. Maksudnya apa? Kita ada bulatan. Okay. Diameter tu apa? Diameter adalah garisan lurus yang melalui pusat. So kalau apa garis melalui pusat, dia ni kita panggil sebagai paksi simetri. Sebab tu dalam bulatan, paksi simetri dia tak terhinggi sebab banyak sangat. Sekarang lalu dekat pusat je, dia jadi paksi simetri. Dia ni paksi simetri. Okay? Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, cakap tentang jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okay, so kan kita ada ni bulatan. Okay, kemudian kita ada tengah ni sampai sini. Ini kita panggil sebagai jejari. Okay. Dia kata jejari yang berserenjang dengan perentas. Perentas tu yang mana? So ini kita panggil jejari. So dia kata apa dengan jejari ni? Jejari yang berserenjang dengan perentas. So kita kan kita ada perentas. Ini perentas, ini jejari. Dia berserenjang. So benda ni dengan sini dia punya jarak sini ke sini, jarak sini ke sini mesti sama. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, ciri yang ada adalah dia kata pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, kita ada bulatan, kita ada perentas pertama, kita ada perentas kedua. Katakan saya nak bahagikan dua dia ni. Okey, sini dengan sini saya bagi dua. Yang ini pun saya bahagikan dua. Okay. Mereka ni kalau kita bahagi dua, dia akan bertemu dekat mana? Dekat bulatan. So senang cerita kalau awak nampak ada garisan yang bertemu dekat bulatan tu, maksudnya ini adalah garis yang membahagi dua sama serenjang, dua perentas ni. Alright, yang keempat. Okay. Yang keempat, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Maksudnya kita ada bulatan, kita ada perentas, ada perentas. Katakan perentas ni dengan perentas ni sama panjang. So lengkok belakang ni dengan lengkok belakang ni pun mesti sama panjang. Okay. Yang kelima, ciri yang kelima dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak daripada pusat bulatan. So kalau kita ada ni, kita ada perentas kat sini, kita ada perentas kat sini. Ini perentas satu, yang ini perentas dua. Perentas satu dan perentas dua ni kalau dia ni sama panjang, so maksudnya jarak dia pergi ke pusat, jarak dia pergi ke pusat pun mesti sama panjang. Okay. So itu adalah 5 ciri yang ada dekat dalam buku teks. Alright. So kenapa kena tahu? Sebab awak kena tengok muka surat yang 83 tu, contoh 2. Kita tengok contoh 2. Contoh 2 dia kata rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN adalah perentas. Okay. Dia bagi A. Namakan paksi simetri pada rajah ini. So dia nak tak namakan paksi simetri. Paksi simetri tadi kita kata apa? Pusat bulatan. Okay. So kalau disuruh kita namakan, kita tengok dia minta paksi simetri. Apa-apa saja garisan yang merentasi pusat sini diameter. So dia dipanggil sebagai paksi simetri. So tengok mana yang diameter. Diameter dia daripada A pergi ke O pergi ke B. Sebab tu dia panggil AOB. Satu lagi daripada P pergi ke O pergi ke Q. POQ. Okey, itu kita namakan. Kita tengok pula B. Yang B ni dia minta diberi OK adalah 5 cm, jadi 3 cm dan MK adalah 4 cm. So kita
Tengok dekat bulatan ni. Ada ni. Okay. Dia bagi kat kita OK. Daripada O pergi ke K. Panjang dia adalah itu. Kemudian dia bagi pula N pergi ke K. Daripada ni N, ni N. N pergi ke K ni pun panjang dia adalah 4. Kita dah tahu tadi, kalau kita ada perentas, lepas tu yang ni jejari, dia lalu sampai ke pusat kat sini. So yang ini akan membentuk 90 darjah. So saya pun zoom kan. Dia akan jadi membentuk segitiga. Sini 4, sini 3. Ini 90 darjah. Kita dah belajar masa form 1 dulu, teorem Pythagoras. Kalau teorem Pythagoras, kita nak cari yang kat sini ni, ini kita apa tu nak cari dia, ini adalah hypotenuse ni. So nak dapatkan hypotenuse macam mana kita buat? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 kunci kuasa. So akan dapat jawapan 5. Okay, soalan minta panjang ON. So, O pergi ke N ni, panjang dia adalah 5. Alright, seterusnya. Soalan seterusnya dia minta namakan sudut yang sama saiz dengan ONK. Kat mana ONK? Sini O, sini N, sini K. Maksudnya nak sudut ni. Sudut ni. So kita namakan. So kalau namakan boleh kita cari nilai dia berapa, kita namakan je. ONK. Okay. So kita cakap tadi, yang ni perentas, yang ni ni. Jadi ni bermakna daripada titik tengah ni, okay, daripada pusat ni ke sebelah sini, dengan pusat ke sebelah sini, mesti sama panjang. Sebab apa? Kita dah tahu sini perentas, sini jejari, dia akan membentuk dua garisan yang sama panjang. N pergi ke K, K pergi ke N ni sama panjang. So disebabkan itu, O pergi ke N dengan O pergi ke M pun sama panjang juga. Okay, so dia tanya minta berapa, 5 cm. Tapi soalan ni minta cari sudut. So ni sudut, dia minta sudut yang sama dengan sudut ONK. So sudut ONK ni sama dengan sudut OMK. Okay ke? Ini soalan C. Okey, tengok contoh 3 pula. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? MS sama dengan SN. Dia bagi kita satu bulatan. Bulatan ni ada satu perentas. Okay. Perentas ni sini ke sini, so ini adalah jejari. So kalau lalu sini mesti 90 darjah. Yang mana ni dengan ni mesti sama panjang. Okay. So dia bagi tahu kat kita sini adalah 10 cm. Ini 8 cm. Kemudian dia tanya sama tak MS dengan SN. Okay. Ini M, sini S, sini N. Kalau ikutkan ciri-ciri bulatan tadi, ada jejari, ada perentas, bersilang. So 90 darjah. Sini dan sini mesti sama panjang. Oleh itu kita kata ya, sama. Okay. Tengok B pula. B punya soalan dia tanya, jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS adalah 8 cm, hitung panjang perentas. Tengok sini. OS ni jejari. Jejari dia 10. So dari sini ke sini adalah jejari. Kalau kita zoom, kita akan dapat sini 90 darjah. Sini 8, sini 10. Okay. Soalan minta cari MS. Kena guna teorem Pythagoras. Disebabkan kita kena cari selain daripada hypotenuse, so kita guna tolak. 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 kunci kuasa. So akan dapat 6. Okay. Tapi soalan minta perentas N pergi ke N. Daripada N pergi ke N. Sini ke sini kita dapat 6. Disebabkan kita tahu panjang dia sama. So N sama dengan 6 darab 2 dapatlah 12. Okay. Terusnya
Contoh 4 pula. Contoh 4 ni boleh tengoklah. Dia bagi hitung panjang P pergi ke R. Okay, kita dah tahu PR mesti sama dengan panjang PS. Okay, dia bagi kat kita dia bagi kita ada satu bulatan. Dia kata menunjukkan dua perentas RS dengan T. So ada R pergi ke S, ada T pergi ke U. S, T dengan U. Okay. Dia kata RS dengan T ni sama. Garis lurus yang melalui pusat adalah O. Ada pusat O. Dia kata OP panjang dia adalah 5. So, O pergi ke P. Panjang dia 5. Okay. Lepas tu dia bagi R pergi ke S, panjang dia 24. So kita dah tahu kalau lalu sini ni dekat sini kena panjang dia sama kan. So kalau 24 sini 12, sini pun 12. Soalan nak minta apa? Soalan nak minta panjang P dengan R. Senang je lah. P dengan R ni maksudnya 24 bagi 2 dapat 12. Okay, tengok B pula. Dia minta adakah lengkuk minor RMS dan TNU adalah sama panjang. Dia kata panjang ni dengan panjang ni sama kan. So dia ikut ciri kita tadi kita dah belajar. So kita tahu R dengan S, RMS dengan TNU sama. Okay, tengok yang C pula. Hitung jejari bulatan itu. Ini tak ada jari. Okay. So jejari tu dekat mana? Kita zoom dekat kita ada P. Kita ada R, kita ada P, dan kita ada O. Okay. So mana-mana daripada pusat kita lilitan yang ini kita panggil sebagai jejari. So di sini kita nak cari jejari sini. Dah ada 12, dah ada 5. So kita nak guna teorem Pythagoras. Kita nak cari hypotenuse ke bukan hypotenuse? Sebabkan dia ni sengit macam ni. So maksudnya kita nak cari hypotenuse. Kalau nak cari hypotenuse kita kena buat apa? Tambah. Kuasa. Untuk tajuk ni teorem Pythagoras sangat penting. Siapa tu? Adik dia main kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rakan-rakan anda untuk masuk sementara tolong tulis nama. Oh, kenapa Akali tak boleh masuk? Okay, Akali try lagi sekali Akali. Try lagi sekali. Cuba masuk sebab kalau awak guna email, kalau awak guna email yang MOE, saya tak perlu nak tekan invite. Tapi kalau awak tak guna, sebab tu saya kena tekan. So, Akali try tekan lagi sekali. Apa tu? Dia punya link tu, itu saya akan itu terima lah accept awak masuk dalam tu. So, sebab tu eloknya awak pakai account MOE. Senang sikit. Yang baru masuk, Nita. Ada Nita. Okay, nanti Nita. Tapi dah ke Akali? Oh, lupa pula. Akali tak boleh dengar kita ya. Baik, yang baru masuk. Saya nak uruskan Akali ni. Kehadiran dekat chatting. Tolong tag nama dekat kehadiran dekat chatting ya. Pergi ke chatting, dekat chat dah satu. Bawah ke, kat pun kat bawah. Bagi nama dekat kehadiran. Okey, kita sambung lagi. Jadi semua orang kita tengok. Okey. Ini daripada buku teks lah. Okey.
Seterusnya, saya nak awak tengok muka surat 84. Ada benda penting kat sini. Lepas balik ke atas tadi. Jadi, kita ada 1, 2, 3, 4. Sekarang saya nak sambung. Saya nak tambah lagi. Okey. Itu boleh nama pelajaran kita yang baru-baru masuk. Belum boleh sekalian. Okay, yang ini ni muka yang ke-6. Dia kata pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas akan sentiasa bersilang di pusat bulatan. Maksudnya apa? Kalau saya ada satu bulatan, saya ada perentas kat sini, saya ada perentas kat sini. Saya bahagikan perentas saya ni kepada dua bahagian yang sama rata kat tengah-tengah ni, lepas tu saya gariskan dia. Ini kita panggil sebagai pembahagi dua sama serenjang. Yang ni pun pembahagi dua sama serenjang. Bagi dua sama serenjang, dia akan bertemu dekat mana? Dekat mana? Okay. Seterusnya, awak tengok kat situ, muka surat 85. Muka surat 85 ada contoh yang kelima. Dah internet tak berapa stabil. Okey, saya kata internet tak berapa stabil, saya kurangkan dia mencipta. So, tolong offkan video. Tapi yang boleh kat akaun Muka surat 85 contoh 5. Dibagi kat situ, seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan seperti raja di bawah. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. Okay. 3 batang besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Kita sudah cari panjang PR. Kisah dia ada satu, sebelum ke bawah. Saya ada satu bulatan. Okey, satu bulatan kemudian kita ada kat sini. Dibagi kita diameter dia 50 cm. So kalau diameter dari sini ke sini 50 cm. Diameter ni adalah 2 kali ganda jejari. Jadi kalau soalan minta jejari dia 50, awak bagikan dengan 2, so akan dapat 25. Sebab tu kat sini 25, sini ke sini pun 25 juga panjang dia. Okay. Seterusnya dia bagi kat kita 3 besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Ada kat sini ada P, ada P, R, kemudian kita ada PR, kita ada US. Ini ada T, ini ada O. Okay. Dan ini Q. Right. So kita ada PR, US dengan QT. Itu ni. Kemudian dia dah bagi kat kita panjang ni 31 cm. 31 dalam gambar rajah dia dah bagi. Sini ke sini 31. Jadi kita sini ke sini pula dia punya panjang 48. Okay. So ini bermakna awak bahagikan dua. Bila bahagi dua, sini akan jadi 24, sini akan jadi 24. Okay. Kalau sini ke sini 31, sini ke sini 25. Jadi 31 tolaklah 25. So dapat apa? 6. So maksudnya panjang sini 6. Soalan nak apa? Dia nak PR. PR kat mana? P pergi ke R. Sini. Sini ke sini 20. Okay. Macam mana kita nak tahu P pergi ke R ni? Sini kita tahu 25. Okay. So kalau kita tahu sini 25, sini 25, jejari 25. Maksudnya jejari kat sini pun mesti 25 juga. Okay. So kita tahu sini ke sini 25. Faham tak? Yang saya kata
bulan ni sini ke sini. So, kita tahu 31 tu daripada sini sampai sini. Sini sampai sini. Okay, 31 tu ke hujung ni. So, cikgu punya 6 ni kan silap lah. So, kita ada segitiga. Sini 25, sini 24. Kita nak tahu berapa panjang sini. Okay, kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras sebabkan kita nak benda yang selain daripada hypotenuse, so kita kena tolak. 25 tolak dengan 24, kuasa 2, kuasa 2, kunci kuasa. So awak akan dapat jawapan dia adalah 49 iaitu 7. So kita tahu panjang sini 7. Kalau sini panjang dia 7, keseluruhan ni adalah 21. 21 tolak 7, awak akan dapat jawapan dia adalah 24. So 24 dekat mana? 24 dekat sini. Sini 24. Kalau sini 24, sini 25. Sini 25. Ni macam kita tahu sebab dia jari dia 25. Sini 24 sebab tadi kita tolak. Okay, so sekarang kita nak tahu sini berapa. Kita nak nilai yang selain daripada hypotenuse. So 25 kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2 kunci kuasa. So akan dapat jawapan 7. Ini adalah 7. 7 tu P sampai ke Q. Soalan minta P sampai ke R. Okay. Sebabkan dia nak P ke R, jadi kita buat apa? 7 darab 2. Dapatlah. Okay. So sekarang ni awak boleh cuba muka surat 85. Jom cuba 5.2 soalan nombor 1 dengan 2. Satu dengan 2, jom cuba 5.2. Okay. So, PC korang hari ni korang cuba cari, jom cuba 5.2. Okay, kita tengok, jom cuba soalan nombor 1 dulu. Jom cuba 5.2 soalan nombor 1. Dalam belajar di sebelah, O ialah pusat bulatan, MNOP dan KNL ialah garis lurus. Diberi bahawa MN sama dengan 8 cm, NP sama dengan 18 cm. Hitung nilai KL. Okey, kita perlu lukis dulu. Okay, kita ada bulatan. Sini ke sini, kemudian kita ada sini sampai sini. Kalau awak perasan dia lalu dekat O, so maksudnya ini mesti perentas. Okay. N, sini O, sini adalah P. Ini adalah K, ini N, L. Okay. Dia bagi M pergi ke N ni 8 cm, maksud sini 8. Kemudian N pergi ke P ni, dia kata 18 cm. Ini sampai sini 18. So 18 tambah 8 dapat 26 kan. So 26 tu dia punya diameter. Diameter dia 26. Jadi kalau soalan tu nak jejari 26 ni bagi dengan 2. So awak dapat 13. Jejari dia 13. Kenapa dia nak tahu jejari? Sebab soalan minta panjang KL. Okay, dapatkan KL, dapatkan KL, K pergi ke L, kita cari KN dulu. So tengok daripada O pergi ke K. O pergi ke K ni adalah jejari. Jejari ni mesti adalah 13. 13. Okay. Jejari sini 13. Right. Kemudian dia bagi kita MN tu 8. Kalau MN 8, lepas sini ke sini 18. So sepatutnya daripada M pergi ke O, dia kan berjari juga. Dia adalah 13. So OM ni 13. Jadi kalau saya nak dapatkan ON, saya buat 13 tolak dengan 8. So saya dapat apa? 5.
So ini bermakna dekat sini panjang dia 5. So saya cuba zoom saya lukiskan untuk awak semua. So sini 13, sini 5. Ini dia punya sebenjam. Okay, jadi kita guna teorem Pythagoras, kita nak dapatkan sisi yang selain daripada hypotenuse. Jadi kita kena tolak 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Itu cukup. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat apa? Ini awak akan dapat 12. Okay. So 12 tu yang ni. Tapi soalan nak KL sebabkan dia ni jejari bertemu dengan perentas, maksudnya panjang sini dengan panjang sini mesti sama. Sebabkan itu KL sama dengan 12 darab 2 dapat 20. So saya dah kenalkan ke awak soalan nombor 1. Nombor 2 awak cuba buat sendiri. Okay. Korang boleh tengok kat chatting ni, dia tulis apa-apa. Okey ke? Dia boleh on mic kalau nak respon apa-apa. Kalau dia tak faham nak tanya soalan, Marina, Amir Fauzan, Afilah, Maisara, Nurin, kalau ada soalan nak tanya boleh beritahu saya sekarang. Syamini 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 orang ni. 5 orang ni. Cikgu boleh tunjuk lagi sekali tak? Okey. Amir Fauzan nak saya tunjuk yang mana satu lagi sekali? Soalan contoh ke ataupun yang soalan? Jom cuba 5.2. Soalan nombor 1 ke? Okay. Saya terang lagi sekali. Kisah dia kita ada satu bulat. Buruk ni bulatan cikgu. Bulatan ni dia ada satu perentas, kemudian dia ada satu diameter. Kenapa kita tahu diameter? Sebab dia lalu dekat kosong. Dia lalu dekat O. Okay. Sini N, sini M. Sini K, sini L, kemudian dia bagi sini T. Okay. So dia bagi kat kita MM tu sama dengan 8 cm. MN 8 cm. So ini bermakna sini 8 cm. Kemudian dia bagi kita NP. N sampai pergi ke P 18 cm. 18 cm. Okay. Kemudian kita tahu soalan ni dia bagi kat kita hitung nilai KL. Ajar. Dia suruh cari panjang KL. Okay. Dia bagi kita 18 cm. So 18 cm tu daripada mana? Daripada hujung ni sampai hujung ni. Awak tengok daripada N sampai ke P, N sampai ke P. So N sampai P ni adalah awak tambah NN tambah dengan NP. NN apa? 8 cm tambah dengan 18. Kita dapat apa? 26. 26 cm ni dia punya hujung sini sampai hujung sini. Dia punya diameter. Okay. So kalau diameter 26, jari apa? Jari 26 bahagi 2. Dapat apa? 13. So ini bermakna sini sampai sini 13. Sini sampai sini pun 13. Dia bagi kita 18 tu daripada sini sampai sini. Sini sampai sini. Yang ini 18. Jadi 18 tolak dengan 13.
kita akan dapat apa? 5. So sini 5. Sini ke sini 5. Okay. Sini ke sini 5. Kemudian kita tahu sini 5. Kemudian kita tahu daripada O pergi ke K. Jadi dia tahu sebab apa-apa yang daripada O pergi ke mana-mana point dekat lingkaran bulatan, ini kita panggil sebagai jari. O pergi ke K dari 13. So cikgu pun try fikir kat sini supaya O nampak. Okay. Kat sini 5. Sini 13. Jadi macam mana kita nak cari yang ni? Kita guna teori Pythagoras. So teori Pythagoras 13 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2 kunci kuasa. Siapa tak faham kenapa 13 tolak dengan 5? Amir Fauzan faham ke? Kenapa 13 tolak dengan 5? Nurin? Baik, bawah ni kalau tadi dia tak ada apa-apa, tulis dengan satu next macam mana ni kg satu kg okey satu kilogram bersamaan dengan 1000 gram ni so satu kg sama dengan 1000 gram so dapat yang ni yang bawah ni okey ke saya boleh proceed mungkin nak pergi sekilitar adalah 100 tapi oleh dari divide. Okey, kita padu. Okey, kita consider. So, perlu diulang sebanyak 3 dari 1, 2 dari. Okey, kalau nak tekan kalkulator, kalau tekan kalkulator, untuk yang okey ke? Ya, sambung semua okey? Halo. Okey, so kalau kita dah dapat macam tu, so kita boleh dapat lah. Jawapan dia kat situ adalah 12. 12 tu daripada mana? Daripada sini ke sini 12. Tapi soalan minta K pergi ke L. Jadi sebab tu 12 kat sini tu mesti 12 panjang dia. Okay. 12 sama 12 dia apa? 24. L sama dengan 12 iaitu 24. Okay, so kerja korang kena buat soalan nombor 2 tu ya. Kita semua okay. So dengan itu cikgu bagi korang pergi sekolah. Sekolah korang adalah jom cuba tadi dengan rencana kecemerlangan muka surat 94. Rencana kecemerlangan tu muka surat 94 soalan nombor 1 A, B, C. Dengan jom cuba soalan nombor 2. Jom cuba mana tadi kita buat? Jom cuba 5.2. 5.2 soalan nombor 2. Okey ke? Okey, Amir Fauzan, Akila Maisara, Nurin Zuhairina, Syamini, Kamarina. Okey, so itu saja hari ini kita belajar tentang ciri-ciri bulatan ya. Jadi ciri-ciri bulatan kita dah buat 6 ciri bulatan. So kita nak simpulkan, boleh tengok ciri bulatan tersebut muka surat 81 sampai muka surat 84. Okey, yang pertama boleh tengok dalam tu ada cakap tentang bila kita ada diameter, so sebuah bulatan merupakan diameter sebuah bulatan ni merupakan aksi simetri. Kita tengoklah ya. Alright. Jadi di sekolah yang saya tinggalkan untuk korang semua, jom cuba 5.2 soalan nombor 2 dengan menjana kecemerlangan soalan nombor 1. Cikgu latihan tu nak buat dalam buku apa? Okey, buku apa yang kita ada sekarang? Yang kita buat untuk bab bulatan hari tu korang buat nota tu buku apa?
So kita akan buat dalam buku yang sama dengan nota. Cikgu dah lupa lah. Buku 1 ke buku 2? Buku Math 1. Terima kasih Nuri. So buku Math 1 semua orang buat latihan ni pun dalam buku Math 1. Okay, next nanti cikgu kita akan masuk liritan dengan luas bulatan. Liritan luas bulatan kita akan buat minggu depan. So lepas ni kita punya kelas kita akan buat every Selasa. So kelas korang start pukul 11. Okay? Ada soalan nak tanya? Okay, nampaknya macam tak ada orang nak tanya apa-apa. So itu saja. Terima kasih semua atas komitmen. Jaga diri, buat kerja sekolah, jangan tidur lambat. Sebab nanti tak lama lagi korang dah nak start masuk sekolah balik semula. Kalau dah biasa tidur lambat, kalau nak bangun pergi sekolah susah. Okay, Assalamualaikum.